Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pembimbing rakan sebaya Sekolah Rendah Daerah Batam Padang. Saya Ahmad Faizal bin Muhammad selaku fasilitator kursus PRS dalam talian mengucapkan selamat datang dan selamat menjalani kursus ini bagi sesi 2021. Di sini, cikgu akan sampaikan modul kedua yang bertajuk kesedaran kendiri. Ya murid-murid, kita berkhusus. Murid-murid, cuba fahami kata-kata ini. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Sama seperti PRS juga. Kalau kita boleh bantu orang, bermanfaat kepada orang lain, itulah satu benda yang sangat-sangat baik dalam hidup kita. Sebab itulah kamu semua dilantik dan dipilih untuk menjadi PRS sekolah. Kita mulakan kursus ini dengan satu tugasan kecil. Murid-murid cuba senaraikan dua kekuatan dan dua kelemahan yang ada dalam diri kamu, yang dekat dengan kamu sifat-sifatnya. Pada penghujung kursus nanti, kita semak balik. Kita ada tak kekuatan dan kelemahan dan diri masing-masing? Baiklah murid-murid, cikgu nak tanya kamu satu soalan. Apa itu kesedaran kendiri yang kamu faham? Sebenarnya, kesedaran kendiri membawa maksud menyedari sifat-sifat yang ada pada diri sendiri, diri kita sendiri, iaitu terdapat dua sifat, positif dan juga negatif, benda baik dan juga benda buruk dalam setiap diri kita sendiri. Sifat positif ini merupakan potensi yang sangat besar yang ada dalam diri individu yang perlu diperkembangkan, perlu ditegurkan untuk membolehkan seseorang individu itu berfungsi dengan produktif dan lebih berkesan. Sifat baik ini memang ada dalam setiap individu kat dunia ini. Manakala sifat negatif merupakan kelemahan diri yang harus dikenal pasti, kita berusahalah untuk mengatasinya. Setiap kelemahan dalam diri kita ni pasti ada cara untuk kita mengatasinya. Mesti boleh. Untuk pengetahuan murid-murid, seorang PRS atau pembimbing rakan sebaya berfungsi sebagai pembimbing rakan untuk mengenal pasti sifat positif dan negatif yang ada dalam dirinya. Tahap kesedaran kendiri yang tinggi atau mendalam membolehkan seseorang itu sentiasa menilai dirinya dan berusaha untuk mempertingkatkan potensi yang ada ke arah kepimpinan yang lebih berkesan. Sebab itulah murid-murid dilantik dan dipilih untuk jadi PRS untuk mengenal pasti sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang buruk dalam diri kita sendiri. Dengan cara itu, kita boleh membantu orang lain dan kawan-kawan kita sendiri. Cikgu nak tanya murid-murid sekalian, kenapa kita perlu tahu kesedaran kendiri?
dalam diri kita sendiri. Ada 6 perkara. Kenapa kita perlu tahu? Yang pertama, memahami kekuatan dan kelemahan diri kita sendiri. Yang kedua, memahami diri sendiri dan orang lain. Ketiga, membina kepercayaan pada diri sendiri dan juga orang lain. Keempat, memberi maklum balas yang menolong orang. Kelima, membuat pendedahan kendiri yang sesuai. Dan akhir sekali, mengenal pasti sikap positif dalam diri kamu sendiri. Ingat ya murid-murid, benda ini penting supaya terbentuk sasiah yang positif dan sifat yang baik untuk membolehkan ahli PRS berfungsi dengan lebih berkesan di sekolah. Kamu ni umpama duta-duta kecil di sekolah yang akan membantu guru bimbingan dan kaunseling kamu di sekolah. Sebab tu, kamu kena kenal diri sendiri. Untuk murid-murid kenal diri sendiri, ada 2 perkara. Yang pertama, kekuatan diri. Yang kedua, kelemahan diri. Kedua-dua benda ni memang ada dalam diri kamu. Jom kita semak balik. Ingat tak, pada awal-awal tadi cikgu suruh kamu senaraikan 2 kekuatan diri dan 2 kelemahan diri dalam diri kamu. Dan sekarang kita semak, ada yang kena tak dengan diri kamu? Sesuai tak dengan diri kamu? Jom kita semak. Kekuatan diri kamu sendiri, iaitu kendiri yang positif. Kamu senang berkawan, bebas buat keputusan, kamu sangat gembira, hargai diri dan rakan-rakan dan orang lain, bangga dengan pencapaian kamu, dan juga tabah menghadapi cabaran dalam kehidupan kamu. Ada tak benda-benda ni dalam diri kamu ni? Dan banyak lagi perkara-perkara positif yang boleh juga senaraikan. Tapi kita semak yang ini dulu. Yang diri yang negatif ini merujuk kepada kelemahan diri kamu. Contohnya, pasif, tidak suka bergaul, pendiam, suka sangat menyalahkan orang lain walaupun kesalahan tu datang dari diri kamu sendiri. Suka memberontak, selalu tak puas hati, takut gagal, tak gembira, mementingkan diri sendiri, mudah merajuk, mudah tersinggung, dan selalu minta pertolongan daripada orang lain. Walaupun kamu boleh buat, tapi kamu tak nak mencuba, kamu takut untuk cuba. Sifat-sifat ni cikgu golongkan sebagai kendirian negatif dalam seseorang manusia. Baiklah murid-murid, jom kita tengok yang ini pula, faktor yang mempengaruhi konsep kendiri. Dapat 2, negatif dan juga positif. Kalau negatif ni cikgu boleh kaitkan pasal pengaruh media massa, kemerosotan nilai disiplin kamu, orang terdekat tidak beritahu ladan yang baik, contohnya abang-abang kamu, kawan-kawan kamu, selalu menerima kritikan. Masalah emosi, masalah fizikal kamu, sejarah pahit, sejarah menakutkan, sejarah kegagalan dalam hidup kamu pun, latar belakang keluarga, dan akhir sekali ancaman dan juga tekanan dalam hidup kamu. Benda-benda ni semua benda-benda negatif yang ada di sekeliling kamu. Benda tu berlaku tapi kamu tak nampak, sebab kamu dah setkan minda kamu semua itu adalah negatif. Okay, kalau positif pula, dapat layan yang baik, sentiasa terima pujian, pengiktirafan dan kata-kata motivasi daripada orang-orang yang kamu sayang, rasa kita ada keluarga kamu yang baik, dan akhir sekali tetap disokong walaupun gagal. Yang ini akan membentuk konsep kendiri yang baik.
kedua-dua benda ni memang berlaku dalam hidup kita. Kamulah yang kena bijak membezakan mana satu negatif dan mana satu positif. Penedahan ke diri ni cikgu dapat simpulkan sebagai perkongsian tentang hal-hal peribadi, pandangan, pengalaman kepada orang lain yang disampaikan oleh rakan-rakan PRS itu sendiri. Maksudnya dalam perhubungan menolong ni, PRS pembimbing rakan sebaya selalu berkongsi pendedahan diri untuk perkongsian sahaja ataupun memberi kefahaman. Mereka selalu bercerita dan meyakinkan orang lain bahawa pengalaman mereka ni dapat membantu orang lain dalam keadaan bermasalah. Walaupun begitu, murid-murid elakkan 3 perkara ini yang sangat penting. Yang pertama, bercerita atau menyebarkan kepada orang lain benda yang kamu dah tahu pasal diri kawan kamu. Maklumat kawan kamu jangan berkongsi dengan orang lain. Yang kedua, berkongsi hal yang boleh menyebabkan rakan terasa rendah diri. Dan akhir sekali, sengaja menonjolkan diri secara berlebihan. Maksudnya, kamulah yang terbaik. Kawan kamu ni tak ada apa-apa pun. Ingat ya, sebagai PRS, sentiasa jaga diri kita dan jaga perasaan orang lain. Ingat ya, semua pembimbing rakan sebaya sekolah rendah, bila seseorang telah percaya kepada kita, ia akan rasa sangat selesa. Itu juga jika rakan-rakan percaya kepada pembimbing rakan sebaya, mereka akan lebih rela berkongsi perasaan, lebih rela berkongsi maklumat, bercerita apa sahaja yang mereka lalui sepanjang hidup mereka. Jadi PRS harus menghormati kepercayaan yang diberikan oleh rakan-rakan mereka itu. Ingat ya, di sini cikgu nak berkongsi 7 peranan pembimbing rakan sebaya dalam membantu dan membimbing rakan-rakan untuk membentuk konsep kendiri yang positif. Yang pertama, memberi dorongan yang positif, dorongan-dorongan yang baik. Yang kedua, tidak membandingkan rakan-rakan. Semua rakan-rakan sama je. Yang ketiga, melibatkan rakan dalam aktiviti. Yang keempat, menerapkan nilai-nilai murni. Yang kelima, kembangkan potensi rakan. Keenam, terima tanpa syarat. Dan yang ketujuh, rujuk guru bimbingan dan kaunseling anda. Itu yang paling-paling penting. Ya murid-murid, jangan lupa tu. Oleh itu, murid-murid sebagai seorang PRS, kita perlu ada sifat yang setia, amanah dan ikhlas, berhati mulia, akur pada janji, berbudi pekerti, akhlak yang baik dan sentiasa mencari teman yang sejati. Itulah sebenarnya seorang PRS yang hebat. Yang mendengar kursus ni pun adalah murid-murid yang hebat. Jadi cikgu ucapkan semoga berjaya pada masa hadapan. Sebelum tamat kursus kali ini, cikgu nak buat sedikit kesimpulan berkaitan dengan kesedaran diri, iaitu sifat-sifat yang ada dalam diri kita sendiri, iaitu 2 perkara, sifat positif dan juga sifat negatif. Ya murid-murid, jangan lupa. Dan cikgu berharap kursus ini memberi panduan dan sedikit manfaat kepada kamu semua. Cikgu mendoakan supaya kamu semua menjadi pembimbing rakan sebaya yang hebat dan terbaik. Ya murid-murid, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.